Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 8 September 2022. Salam kemerdekaan kali ke-65. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi, siaran akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fil oleh Ustaz Muhammad Nur Amin bin Januri, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-65 peringkat Negeri Johor, diikuti dengan liputan berita sepanjang program Belanja Dapur Asnaf seluruh daerah di Negeri Johor, dan rangkuman berita sepanjang program Zakat di Hati Bersama Komuniti di daerah Batu Pahat. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk Keberkatan Harta oleh Ustaz Nur Asraf bin Hashim, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat daripada apa yang ditayangkan. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga. Salam kemerdekaan kali ke-65. Keluarga Malaysia tergo bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Suratul Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam kemerdekaan kali ke-65. Terima kasih bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Firdaus Omar. Khamis 8 September 2022. Terus ke rangkuman berita. Rabu 31 Ogos 2022. Hampir 2 tahun kita tidak meraihkan hari bersejarah, Hari Kebangsaan berikutan pandemik COVID-19. Dalam tempoh itu, rakyat diuji dengan pelbagai ujian. Syukur Alhamdulillah, tanggal 31 Ogos tahun ini dengan penuh semangat kemerdekaan, kontijen Majlis Agama Islam Negeri Johor dapat sama-sama menyertai perarakan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ke-65 peringkat Negeri Johor yang diadakan di Dataran Iskandar Puteri Johor. Kira-kira 6,000 hadirin dengan 131 kontijen meliputi agensi kerajaan, pihak swasta serta institusi pendidikan dalam negeri turut serta dalam peraraan tersebut. Program rutin Majlis Agama Islam Negeri Johor iaitu belanja dapur asnaf pada setiap hari Ahad diteruskan lagi di setiap daerah dalam negeri Johor. Setiap minggu, setiap daerah akan menyantuni 20 orang asnaf berbelanja barangan keperluan di pasar raya, kedai-kedai runcit yang terpilih. Asnaf tersebut telah diberi peluang untuk memilih barangan dapur yang bersesuaian mengikut keperluan masing-masing dengan nilaian sebanyak RM200 setiap seorang. Turut hadir menyantuni asnaf berbelanja di setiap daerah Amin Baitul Mal Daerah Majlis Agama Islam Negeri Johor.
Pada 28 hingga 29 Ogos 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah mengadakan program zakat di hati bersama komuniti di daerah Batu Pahat. Program ini dimulakan dengan aktiviti door to door, edaran buklet zakat ke 800 buah rumah di Taman Universiti Parit Raja, diikuti dengan aktiviti jejak niaga, edaran buklet zakat kepada 100 orang peniaga di Pasar Pagi Parit Raja dan Medan Niaga Parit Raja. Program ini telah diketuai oleh Eksekutif Zakat Encik Johari bin Rahim. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah berkunjung ke restoran kari kambing 40 hari bagi menyempurnakan slot menyantuni pembayar zakat, iaitu pemilik restoran tersebut, Ustaz Anwar bin Abdul Aziz. Dalam lawatan tersebut, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah membawa bersama beberapa orang asnaf untuk menjamu selera di restoran kari kambing 40 hari. Eksekutif Zakat Encik Iqbal bin Alivi telah menemu bual dengan pemilik restoran tersebut yang membicarakan tentang beberapa pengalaman dan kisah tauladan sebagai pembayar zakat. Bagi mengeratkan lagi ukhuwah, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyampaikan cenderahati kepada pemilik restoran tanda kenang-kenangan. Pada hari kedua, program dimulakan seawal jam 7.30 pagi dengan slot aktiviti isian minyak percuma. Sebanyak 200 buah motosikal 150 cc ke bawah telah menerima manfaat isian minyak percuma dengan nilaian isian sebanyak RM5 sebuah motosikal. Adun Parit Raja yang berhormat Puan Nurul Rashidah binti Ramli turut hadir dalam program ini. Program ini telah diketuai oleh Eksekutif Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Encik Johari bin Rahim. Program zakat di hati bersama komuniti di daerah Batu Pahat diteruskan lagi dengan aktiviti program Kudap Pagi bersama masyarakat Parit Raja di Warung Tok Dan Parit Raja. Dengan sarapan pagi yang diberi secara percuma kepada 100 pelanggan yang pertama. Anak-anak istimewa dari Sekolah Khas Parit Raja turut menjadi 100 pelanggan pertama di Warung Tok Dan Parit Raja. Adun Parit Raja dan Amin Baitumal daerah Batu Pahat, Ustaz Muhammad Siddiq bin Maidin Kuti turut sehadir bersama dalam program Kudap Pagi tersebut. Dalam masa itu, turut diadakan taklimat zakat bersama kaki tangan Kolej Kemahiran Tinggi Seri Gading. Taklimat tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan dengan kehadiran hampir 200 orang kaki tangan dan pelajar bagi pendedahan umum zakat dan cara mengira zakat pendapatan bagi kaki tangan kolej. Program zakat di hati bersama komuniti di daerah Batu Pahat diakhiri dengan ziarah mesra ke Sekolah Pendidikan Khas Parit Raja dengan menyerahkan 17 set hidangan makanan segera McDonald kepada pelajar pendidikan khas. Turut menerima manfaat dan menikmati hidangan makanan segera McDonald adalah 60 orang pelajar Sekolah Kebangsaan Pintas Raya Parit Raja termasuk penjaga dari golongan asnaf. Turut hadir menyantuni pelajar sekolah menikmati juadah hidangan Amin Baitumal daerah Batu Pahat, Ustaz Muhammad Siddiq bin Maidin Kuti dan penolong pengarah pungutan zakat Ustaz Muhammad Syafi'i bin Mustafa. Sekian rangkuman berita. Sentiasa bersama kami di Maish TV. Maish bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Salam kemerdekaan kali ke-65. Keluarga Malaysia tergoh bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kita di dalam slot Bingkisan Hati dan insya-Allah pada hari ini tajuk kita adalah berkenaan tentang keberkatan harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Surah Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya ahli sesuatu tempat itu beriman dan bertakwa, maka kami akan buka bagi mereka keberkatan dari langit dan bumi. Jadi kalau kita melihat daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-A'raf yang saya bacakan itu tadi, berkenaan tentang keberkatan yang Allah kurniakan kepada kita semua bila mana kita berusaha menjadi orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi di sini saya ingin kongsikan beberapa tips berkenaan tentang keberkatan harta ini. Yang mana kita tahu keberkatan harta ini adalah universal. Kita boleh
kategorikan harta ini adalah harta daripada pendapatan kita, dan harta ini pun kita boleh kategorikan sebagai kesihatan kita, dan harta ini juga kita boleh kategorikan sebagai isteri dan juga anak-anak kita. Jadi bagi memperolehi keberkatan dalam setiap harta-harta kita yang kita ada ini, bagaimanakah kita hendak mendapatkan keberkatan itu? Yang mana kita tahu bahawa bila sebut saja keberkatan, bila mana kita berada di dalam keadaan yang sempit, kita berasa tenang, luas. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita yang mana kita rasa diri kita ini tidak cukup, tetapi kita rasakan bahawa sungguh cukup bila mana kita rasa keberkatan terhadap harta itu. Jadi alhamdulillah, yang mana insya-Allah sumber harta yang berkat ini, yang mana kita lihat di sini, antara salah satunya kita melihat daripada sudut pendapatan kita, yang mana kita lihat setiap apa yang kita laksanakan, kerja-kerja kita hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Innama a'malu binniyat. Seringkali kita dengar hadis ini, yang mana setiap pekerjaan kita perlulah kita niatkan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Az-Zariyat ada menceritakan, wa fi amwalihim haqqu lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita ada hak orang yang meminta-minta dan juga ada hak orang yang tidak meminta-minta. Jadi oleh kerana itu, bagi menguruskan harta kita untuk mendapatkan keberkatan ini, sama-samalah kita dapat melaksanakan ataupun hendak menuju menjadi orang yang bertakwa dan juga orang yang beriman ini, kita sama-sama daripada harta kita itu kita keluarkan sedikit untuk sama-sama kita berinfak, yang mana kita tahu bahawa pada harta kita ini ada hak orang lain. Jadi infak yang kita keluarkan itulah hak orang lain yang mana kita perlu keluarkan. Jadi oleh kerana itu, berkatlah harta kita kerana kita telah menjalankan tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Seperti mana saya ulangi balik surah Al-A'raf yang saya nyatakan tadi. Jadi untuk mendapatkan keberkatan harta itu, marilah sama-sama kita menuju untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dan kita mulakan dengan pekerjaan kita yang kita niatkan kembali bahawa setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, itu sahaja daripada saya.